Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Amin bin Abdul Rahman dari SMK Tanjung Pau Jitra, Kedah akan membentangkan kertas kerja dalam seminar Darul Aman 2020 yang dianjurkan oleh IPG Kampus Darul Aman, iaitu untuk peringkat kebangsaan. Tajuk pembentangan saya ialah Tokoh dalam Nobel Songket Berbenang Emas. Baiklah, ini adalah gambar saya bersama dengan penulis novel ini, iaitu Encik Karudin Ayib. Novel ini terbitan dengan bahasa dan pustaka dan ketebalannya ialah 255 muka surat. Pendahuluan. Karya sastra. Apa yang kita faham karya sastra? Selain daripada memberi hiburan, sastra juga mampu mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku seseorang. Jadi, karya mampu membentuk sikap agar lebih prihatin dan bertimbang rasa terhadap masyarakat. Sekarang kita masuk pada pernyataan masalah. Novel Songket Berbenang Emas telah dipilih sebagai buku teks Komsas untuk pelajar tingkatan 5 di kawasan Zon Utara yang meliputi negeri Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Jadi, saya ingin mendapatkan maklumat tentang kelebihan novel Songket Berbenang Emas sehingga dipilih sebagai buku teks. Dan seterusnya, kita ingin melihat kesesuaian watak Dahlia untuk menjadi tokoh dalam kalangan remaja sekolah. Untuk kajian ini, saya menggunakan kaedah perpustakaan, iaitu membuat rujukan di Perpustakaan Awam Jitra, Perpustakaan SMK Tanjung Pau dan juga melayari internet bagi mengumpul bahan-bahan dan dapatan. Jadi, kajian ini hanya tertumpu pada novel Songket Berbenang Emas dengan tumpuan kepada watak Dahlia. Dan kita ingin melihat apakah ciri-ciri yang terdapat pada watak Dahlia sehingga beliau boleh diangkat menjadi tokoh kepada golongan remaja sekolah. Kita lihat pada pengertian tokoh. Kita perhatikan setiap bangsa melahirkan tokoh kebangsaan masing-masing. Ya, tokoh ini menjadi kebanggaan mereka. Contohnya, Gilgamesh, epik Sumerian, Beowulf, epik Anglo-Saxon dan Ramayana, epik India. Jadi konsep tokoh ni sebenarnya banyak. Antaranya satria, pahlawan, pendekar, pejuang, wira, hero dan Sri Kandi untuk wanita. Jadi tokoh sebenarnya dia berperanan supaya selari dengan kehidupan pembaca, kehidupan seharian pembaca. Dengan itu, tokoh yang ditonjolkan dalam kajian ini dianggap sebagai mempunyai sifat-sifat yang ulung dan boleh dicontohi oleh pelajar-pelajar sekolah. Sekarang kita lihat Dahlia. Dahlia adalah watak utama dalam novel Songket Berbenang Emas. Dan Dahlia ni berusia 19 tahun. Beliau merupakan pelajar tingkatan 6 di Sekolah Menengah Temenggung Ibrahim, Johor. Dan beliau juga akan menduduki peperiksaan STPM. Beliau berasal dari keluarga yang miskin dan Dahlia merupakan anak sulung daripada 6 adik-beradik. Sekarang kita lihat pula ciri-ciri tokoh yang ada pada watak Dahlia. Pertama sekali, Dahlia menjaga adik-adiknya seramai 5 orang, iaitu Abu Bakar, Anggrek, Kiambang, Mawar dan Melati, sepanjang ibunya mendapat rawatan di Hospital Permai dan juga semasa bapanya dirawat di hospital akibat dipatuk ular. Jadi sebenarnya Ibu Dahlia sebenarnya mengalami masalah mental, dianggap sebagai mengalami masalah mental, tekanan, sehingga dia dimasukkan ke Hospital Permai. Dan bapanya pula dipatuk ular sewaktu hendak mengambil wuduk. Kemudian yang kedua, watak Dahlia ni tabah dalam menghadapi dugaan hidup. Banyak cabaran-cabaran, dugaan yang terpaksa dihadapi oleh Dahlia. Pertama sekali, ibunya Saleha dikatakan mengalami tekanan perasaan dan akhirnya dimasukkan ke Hospital Permai. Jadi sebagai anak sulung, Dahlia bertanggungjawab, tanggungjawab untuk memastikan adik-adiknya mendapat apa yang dikatakan sebagai kasih sayang. Jadi Dahlia sebenarnya juga tabah menghadapi kerenah neneknya, Nek Kiah. Kerana Nek Kiah ni tidak menyukai keluarga Dahlia.
Dan sampai satu peringkat Nek Kiah sanggup menjual tanah tapak rumah yang didiami oleh Dahlia supaya Dahlia dan keluarganya berpindah ke tempat lain. Jadi sebenarnya Nek Kiah ni ibu kepada Saleha, dan dia juga dikatakan tidak suka dengan ayah kepada Dahlia. Kemudian kehidupan keluarga mereka juga susah, dan ini menjadi satu tekanan juga kepada Dahlia sehingga dia terpaksa keluar pada asrama. Dan kadang-kala makanan tiada di rumah sehingga terpaksa mereka berhutang di kedai lim. Baiklah, seterusnya. Kesusahan bagi keluarga Dahlia bertambah lagi apabila ayahnya pula dimasukkan ke hospital akibat dipatuk ular. Ya. Jadi ayah dia dipatuk ular sewaktu nak mengambil wudu, semasa nak mengambil air sembahyang. Dia katakan ular tu memang dah sedia menanti dah. Sedia menanti maksudnya memang dia ada di situ. Bila ayah dia nak ambil wudu aja terus kena patuk. Dan kemudian ayahnya dimasukkan ke hospital di Johor. Kemudian adik lelaki dia Abu Bakar pula, satu-satunya waris, tidak berperanan sebagai ketua keluarga. Dan sampai satu peringkatnya Abu Bakar ni telah menjual kambing peliharaan ayah dia. Ya, kerana dia hendak mendapatkan duit untuk dia berseronok dengan kawan-kawan. Jadi tekanan juga kepada Dahlia sebab dia terpaksa mengambil alih peranan ketua keluarga. Dan pada masa yang sama juga, ya, dikatakan Dahlia ni dicintai oleh dua orang lelaki. Ya, Dahlia dikatakan dicintai oleh dua orang lelaki, sehingga kan Dahlia menghadapi orang kata apa? Tekanan supaya dia tidak tahu yang mana satu yang dia hendak pilih. No? Kalau kita perhatikan, ada petikan dalam ni. Saya bacakan petikannya. Okey. Ini adalah pertelingkahan di antara Azhari dan juga Najib. Najib adalah kawan sama-sama bersekolah dengan Dahlia dalam tingkatan 6. Sementara Azhari ialah orang yang banyak membantu Dahlia sehingga dia boleh melawat ibunya di hospital Permai. Okey, baik, kita perhatikan petikan ni. Tiba-tiba terdengar enjin kereta berbunyi. Siapa yang balik? Dia cam bunyi kereta Azhari. Hendak ke mana? Baru sampai masakan, sudah pulang. Dia cepat-cepat ke depan. Dia segera ke Anjung. Tetapi kereta itu sudah berlalu. Azhari mahu saja dijeritkan kalimat itu, tetapi kerongkong terasa tersumbat. Mengapa semua ini terjadi? Kenapa dengan Azhari? Najib bingkas melangkah ke arahnya. Najib gaduh ya? Najib menggiling, tersenyum nipis. Dia cakap Lia bakal isterinya. Mana boleh cakap macam itu? Najib cakaplah, kita dah lama kawan. Seketika pandangan Dahlia kelam. Ini ada terdapat dalam halaman 176. Jadi ini pun menjadi satu tekanan juga pada Dahlia untuk memilih yang mana satu, ya, antara dua orang yang mencintai dia. Seterusnya, Dahlia pandai mengambil hati, ya, pandai mengambil hati, di mana kalau kita perhatikan sini, walaupun Dahlia ni baru tingkatan 6, dia pandai mengambil hati orang yang telah lebih dewasa daripadanya. Contohnya, kalau selama ini neneknya membenci dia, membenci keluarganya, tetapi apabila neneknya sakit, ya, dia yang menjaga neneknya, sehingga neneknya tertarik dengan kebaikan dan juga layanan yang diberikan oleh Dahlia. Jadi dengan cara ini hubungan Dahlia dengan neneknya bertambah baik, no? Kemudian Dahlia juga tidak berdendam. Dia tidak berdendam, no? Digambarkan Dahlia seorang yang tidak berdendam walaupun terinaya oleh keluarganya sendiri. Contohnya Nek Kiah, nenek dia sendiri, menghina Dahlia sebagai anak dara yang tidak tahu membuat kopi, dan kopi yang dibancuh boleh membunuhnya. Maksudnya kopi yang dibancuh itu tidak sedap. Kemudian Dahlia juga tidak berdendam dan mendiamkan diri apabila dituduh membunuh Said yang cuba diselamatkannya daripada lemas di sungai di hadapan rumahnya. Jadi sifat tidak berdendam yang dimiliki oleh Dahlia menyebabkan ibu kepada Said menjauhkan diri daripadanya dan tidak ada pertelingkahan di sini. Dan kalau ikut cerita, Dahlia telah cuba untuk menyelamatkan Said yang hampir lemas dalam sungai, tenggelam. Beberapa kali dia menyelam tapi tidak dapat.
dan kali terakhir baru dia dapat mencapai tangan Said, dan bila ditarik ke atas, Said sebenarnya sudah meninggal dunia. Baiklah. Seterusnya, Dahlia juga tidak bermegah dengan kejayaan. Ya, Dahlia ini tidak bermegah sebab Dahlia ditawarkan beasiswa untuk sambung belajar ke Jepun. Dan di sana sebelum itu dia akan mengikuti kursus bahasa Jepun selama 6 bulan di Universiti Malaya, dan selepas tamat pengajian kursus tersebut, Dahlia akan mengikuti kursus pengurusan perniagaan peringkat ijazah pertama selama 4 tahun di Jepun. Jadi, bayangkan sebelum keputusan peperiksaan STPM keluar, Dahlia telah dipilih sebagai pelajar yang akan menyambung pelajaran ke Jepun. Bermakna pihak pengetua, pihak PPD, pihak JPN yakin dengan kejayaan Dahlia dalam STPM, sehingga kan sebelum keputusan keluar, Dahlia telah dihantar untuk menyambung pelajaran ke Universiti Malaya untuk mempelajari bahasa Jepun selama 6 bulan. Baiklah, jadi sebenarnya daripada kajian-kajian novel yang saya jalankan, didapati bahawa keseluruhan cerita yang tercatat dalam buku ini meletakkan Dahlia sebagai tokoh yang berjaya. Jadi secara tidak langsung, ini memberi inspirasi kepada kanak-kanak dan remaja di negara kita bahawa mereka juga boleh mencapai tahap seperti yang dilalui oleh Dahlia dalam novel Songket Berbenang Emas. Kemudian, watak Dahlia memang sesuai diangkat sebagai tokoh bagi remaja sekolah kerana beliau dapat melalui cabaran dan mempunyai ketahanan diri untuk berhadapan dengan rintangan. Dan seterusnya, saya berpendapat bahawa pemilihan novel Songket Berbenang Emas adalah tepat dan memang boleh membantu perkembangan remaja sekolah agar mereka tabah dalam mengharungi dugaan hidup. Jadi kesimpulannya bahawa tokoh bagi remaja sekolah pada zaman moden merupakan tokoh yang boleh berperanan sebagai kanak-kanak dan remaja pada masa kini dan melalui pengalaman dan kehidupan yang sama seperti yang dilalui oleh remaja sekolah. Jadi remaja sekolah akan menganggap seseorang yang mempunyai kelebihan, keunggulan dan juga memiliki sifat-sifat yang melebihi sifat mereka sebagai tokoh. Dan ini boleh dijadikan contoh dan ikutan mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Jadi itulah sahaja pembentangan saya kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.